Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kaisara Aina binti Azharuddin, pelajar KPJ Healthcare University College daripada Diploma in Nursing Cohort 65, ingin membentangkan ulasan berkaitan penjajah yang paling memberi kesan kepada masyarakat Malaysia dari 4 aspek iaitu politik, sosial, agama dan ekonomi. Banyak negara telah menjajah Malaysia pada ketika dahulu. Namun saya memilih Jepun sebagai penjajah yang paling memberi kesan kepada Malaysia. Jepun menjajah tanah Melayu kerana ia merupakan turutan pertempuran yang singkat tetapi sengit, namun turut merupakan satu detik perubahan antara pemerintahan dari British kepada pemerintahan Jepun. Jepun telah memberi kesan kepada masyarakat Malaysia hingga kini, antaranya politik, ekonomi, sosial serta agama. Daripada aspek politik, Jepun telah membuat slogan Asia untuk orang Asia yang berunsurkan anti penjajah dan berbentuk propaganda. Hal ini berjaya mempengaruhi penduduk tanah Melayu. Yang kedua, Jepun tidak menepati janji. Seperti tidak pernah melaksanakan dasar membela negara-negara Asia seperti yang dijanjikan, pertubuhan politik dibenarkan bergiat semula hanya sewaktu Jepun tertekan oleh tentera bersekutu. Seterusnya, dasar Jepun mula longgar. Tanah Melayu dijanjikan akan merdeka bersama Indonesia tetapi akhirnya tidak. Yang ketiga, orang Melayu dalam pentadbiran awam. Jepun telah memberi peluang kepada orang Melayu untuk mentadbir pada ketika itu. Mereka telah menubuhkan Ketua Kun Renjo untuk melatih pegawai awam. Mereka melatih pegawai awam yang terdiri daripada orang Melayu selama 6 bulan. Seterusnya, melibatkan orang Melayu dalam pentadbiran seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi sebagai penasihat kebudayaan dan adat istiadat Melayu dan Datuk Onn Jaafar sebagai pengawal makanan negeri Johor dan ahli mesyuarat negeri Johor pada ketika itu. Seterusnya, semangat kebangsaan. Semangat yang dahulu berbeza sehingga sekarang. Kaum India semangat untuk memerdekakan India, kaum Cina hanya bersifat anti-Jepun pada ketika itu. Seterusnya, PKM semakin berpengaruh ketika mendapat bantuan daripada Force 136. Seterusnya, MPAJA ditubuhkan pada ketika itu dengan nama Bintang 3 yang melambangkan 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina serta India. Namun kebanyakannya adalah kaum Cina. Seterusnya, aspek ekonomi. Catuan bekalan makanan dijalankan pada ketika itu. Antaranya seperti kad catuan diberi mengatasi masalah kekurangan makanan dan ubi kayu dan keledek merupakan makanan utama pada ketika itu. Hal ini menjadi masalah kepada keluarga yang mempunyai keluarga yang besar. Seterusnya, ekonomi yang menguntungkan Jepun. Mata wang Jepun dulu dikenali sebagai mata wang pokok pisang. Hal ini berlaku kerana kekurangan barang tetapi mempunyai banyak wang. Seterusnya, mensesarakan penduduk dengan barang keperluan harian sukar diperolehi dan harga tinggi. Seterusnya, daripada segi ekonomi juga, rancangan ekonomi Jepun gagal. Seperti mereka gagal mewujudkan kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya. Ekonomi merosot, gaji pegawai kerajaan dikurangkan serta pengangguran meningkat. Seterusnya, perdagangan antarabangsa terhenti kerana sekatan ekonomi kuasa bersekutu yang memberi kesan seperti hasil biji timah dan getah tidak dapat diekspor ke barat dan bahan mentah tidak dapat dihantar ke Jepun kerana kawalan perairan. Yang ketiga, aspek sosial. Tiada kemudahan kesihatan yang disediakan pada dahulu. Terjejas disebabkan peperangan dan bekalan ubat sukar diperolehi pada ketika itu. Seterusnya, buruh paksa. Jepun telah memaksa rakyat tempatan untuk menjadi buruh dan membina jalan kereta api maut di antara Burma, Thailand. Seterusnya, mereka juga tidak diberi gaji dan makanan sekadar untuk hidup. Surat juga akan ditunjukkan kepada sesiapa yang tidak hadir pada ketika itu. Masyarakat dulu juga penuh hidup dengan ketakutan dan kesengsaraan. Perintah berkurung dan sekatan perjalanan amat ketat dijalankan serta penduduk mencurigai satu sama lain. Penduduk tanah Melayu juga dulu menjadi tali barut dan mangsa kekejaman Jepun seperti Kepetai yang memegang prinsip seksa dahulu kemudian siasat. Dan akhir sekali, aspek agama. Jepun memberi kelonggaran seperti membenarkan agama Islam diamalkan namun tanpa disedari mereka telah mencemarkan agama Islam seperti menggunakan masjid sebagai tempat makan, minum dan menjadi kubu, dipaksa sujud kepada matahari terbit tanda hormat kepada Maharaja Jepun dan kemelisitan ekonomi membuatkan masyarakat terpaksa meninggikan niat untuk menunaikan haji.
Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.